meninggalkan benda tersebut. Saya bagi contoh. Kalau sekiranya kita kata bahawa dalam sembahyang ni ada benda wajib, yang dinamakan sebagai rukun tadi, dan ada benda yang sunat, sama ada sunat hayat ataupun sunat abad. Baik, kita tak boleh bezakan benda tersebut. Bila kita tak boleh bezakan benda tersebut, kita pegang bahawa apa yang perlu buat ni, benda bila mana aku sembahyang, aku kena buat semua. Kan? Jadi maka pada masa tersebut, ulama kata jalan yang paling selamat sekali dia kena memang buat semua. Dia kena buat semua. Sebab apa? Bimbang, takut-takut tertinggal ataupun terlepas pandang yang wajib tersebut sampai dia tak buat. Sama ada yang wajib daripada rukun qauli ataupun rukun fi'li. Sebab itulah kita kata nak kira satu persatu itu tak wajib, tapi buat itu wajib. Tetapi sebab apa kita belajar untuk kira satu persatu juga? Supaya apa? Supaya kita boleh membezakan mana yang wajib yang dinamakan sebagai rukun dan mana yang sunat dinamakan ab'ad ataupun sunat ayat. Baik, kita ringkaskan. Tak payahlah nak bergaduh dengan kiraan yang 13 ke, kiraan 17 ke, 18 ke, 20 lebih ke, sebab semuanya disebut dalam kitab-kitab fiqh dan itu pun perbahasan dalam fiqh mazhab Syafi'i. Cuma kita ambil basic yang biasa kita duduk belajar dan anak-anak kita pun belajar, fardu ain yang kita jumpa, iaitu sebanyak 13. Senang. Yang bezanya adalah daripada tambahan. Tambahan di celah-celah yang 13 tu ada tambahan-tambahannya ni. Sebenarnya sama saja. Antara yang ditambahnya ada pada kedudukan tamakninah. Kita kira tamakninah pada setiap kali rukun itu sendiri. Tetapi pada ulama' lain yang mengira sampai jadi 18, jadi 20 lebih, dia memasukkan setiap daripada rukun tersebut tamakninah. Tamakninah itu satu rukun yang lain. Di celah-celah rukun-rukun tersebut. Baik, kita kira sekaligus. Senang. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita ambil rukun solat ini ada 13. Maka daripada 13 ini kita pecahkan kepada 3. Daripada 13 ini kita pecahkan kepada 3. Senang. Yang pertama, kita panggil sebagai rukun qalbi. Rukun qalbi. Rukun qalbi. Qalbi ni hati. Maksudnya rukun qalbi ni rukun yang melibatkan dengan hati. Rukun qalbi satu saja. Daripada 13 kita pecahkan. Buat cabang dia. Cabang dia jadi 3. Cabang yang pertama kita panggil rukun qalbi. Rukun qalbi ni rukun yang melibatkan dengan hati. Satu saja iaitu niat. Satu saja iaitu niat. Pecahan yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli ini adalah rukun yang mana melibatkan dengan qauli. Qauli ni kata-kata. Maksudnya apa yang kita sebut dengan sebutan mulut kita. Dan apa yang kita sebut dengan sebutan mulut kita, maka dia ada 5. Ada 5. Nanti satu-satu kita akan detailkan insya-Allah. Dan yang terakhir sekali adalah rukun fi'li, dia ada 7. Baki daripada itu 7. Fi'li ni perbuatan. Maksudnya apa yang kita buat. Pada zahirnya kita nampak. Pada zahirnya kita nampak pergerakan-pergerakan itu dinamakan sebagai rukun fi'li. Baik, kita pergi satu persatu. Dan sebelum masuk pada satu persatu, saya nak cerita konsep pada setiap rukun dahulu. Sebab kalau kita nak bincang ni mungkin nak habiskan lama, kita ambil dulu apa yang penting. Baik, ambil dulu yang penting tuan-tuan puan-puan sekalian. Benda ni kita dah tahu kan. Rukun qauli, apa yang penting pada rukun qauli, apa yang penting pada rukun qalbi dan apa yang penting pada rukun fi'li. Pada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi dahulu, rukun hati. Bila mana kita kata pada rukun qalbi, yang wajibnya adalah benda tersebut berlaku dalam hati. Benda tersebut berlaku dalam hati. Itu konsep asas yang wajib berlaku bila mana melibatkan dengan rukun qalbi, hati. Yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli wajib bagi rukun qauli tersebut benda apa yang kita baca tersebut didengari dengan telinga kita. Didengari dengan telinga kita. Maka pada rukun qauli tersebut, bila mana kita kata istilah didengari dengan telinga kita, maka mulut mesti buka lah. Tak boleh semayang mulut tak gerak langsung. Tak boleh. Dan tak boleh juga kalau gerak langsung tapi tak keluar. Dan tak keluar pun perkataan-perkataan, tak keluar pun dia punya makhraj dia dan telinga kita tak dengar. Dan konsep dengar dengan telinga ni dia ada perbahasan ulama. Kita bagi asas sebagaimana yang kita kata rukun qauli dulu. Telinga kena dengar. Kalau orang ada masalah pendengaran dan sebagainya, itu lain cerita. Tak apa, tak ada masalah. Dan yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li mesti dibuat sekurang-kurangnya cukup kadar rukun tersebut. Rukun fi'li mesti dibuat mengikut sekurang-kurangnya kadar rukun tersebut. Maksudnya kalau kita kata rukuk,
Kalau kita nampak orang ni rukuk, tapi nampaknya tak straight je. Kalau kita rukuk ni kita nampak seumpama bentuk L macam tu kan. Rukuk ni seumpama bentuk L tu kan. Jadi kita nampak orang tak buat macam tu. Kita dah kata, ni tak sah ni. Ataupun belakang dia nampak bongkok sikit. Tangan dia sentuh-sentuh je dia punya tumit dia. Kita nak hukumkan tak sah. Tak boleh. Sebab apa? Kita kena tahu sekurang-kurang dia dikatakan rukuk. Sebab itu pada rukun fi'li, mesti kita buat mengikut daripada sekurang-kurangnya kadar perbuatan tersebut. Nanti kita akan tengok sekurang-kurang dikatakan rukuk macam mana. Sekurang-kurang dikatakan sujud itu macam mana. Dan ini dibahas oleh para ulama. Baik, kembali kita ambil satu persatu. Apa dia rukun qalbi? Rukun qalbi adalah rukun yang melibatkan dengan hati. Satu saja itu niat. Bila mana kita sebut niat ini, maka timbul satu perbahasan di sisi ulama berkaitan dengan lafaz niat. Lafaz niat, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu isya'i, arba'a raka'atin adaan ma'muman ataupun adaan lillahi ta'ala. Yang kita lafaz sebelum daripada salat. Itu dipanggil lafaz bagi niat. Maksudnya niat itu kita lafazkan. Niat itu berlaku tak? Tak berlaku lagi mungkin. Sebab apa? Sebab benda tersebut kita baru lafaz. Sebab apa saya kata mungkin? Sebab mungkin biasanya ada orang yang dilafazkan pada mulut saja tapi hati dia tak gerak. Tapi ada orang yang dilafazkan tapi dalam masa sama hati dia dah bergerak ketika itu. Dan baik, bila mana kita kata rukun qalbi adalah niat, melibatkan niat saja, maka dia perlu kepada dalam hati kita niat. Maka macam mana dengan lafaz niat tadi? Maka jangan bergaduh, jangan duk bertekak bahawa benda tersebut adalah khilaf ulama. Jangan kita duk timbulkan benda tersebut dengan isu bid'ah dan sebagainya. Sebab apa? Ulama dah selesaikan tuan-tuan puan-puan. Dan kita nak bergaduh dengan benda tersebut tak selesai. Sebab ulama dah selesaikan. Jangan kita tak selesaikan benda yang selesai. Dan sebab ulama dah selesaikan. Isu bid'ah tak bid'ah ini ulama dah bahasnya. Sebab apa? Bid'ah yang dikatakan di sini adalah bid'ah yang hasanah. Maksudnya yang boleh buat. Walaupun zaman Nabi SAW tidak ada dalil nas yang mengatakan bahawa ini lafaz niat yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat, maka kalau kita buat maka dia menjadi bid'ah. Bid'ah tersebut adalahkah ditolak? Maka tidak tertolak. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk kita lafaz dengan lafaz niat sekiranya kita ini jenis orang yang susah untuk niat ketika mana kita takbir. Dalam mazhab Hambali, dia mengatakan bahawa lafaz niat itu adalah bid'ah. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun dia tetap mengatakan bid'ah. Tetapi bid'ah tersebut adalah bid'ah yang baik. Mazhab Hambali pun sama juga. Cuma bid'ah tersebut kalau boleh tak buat pun tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tersebut tidak menjadi satu isu yang besar bagi orang yang mana senang niat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia melihat kepada kedudukan orang tersebut ada yang jenis susah niat. Apa susah niat? Sebab niat tersebut berlakunya dalam hati. Bila mana berlakunya dalam hati, hati kita ini kena ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, tempat dimasukkan was-was syaitan. Dan juga was-was daripada manusia. Sebab kita baca dalam surah An-Nas itu, disebut sendiri bahawa was-was tersebut masuknya dalam hati kita. Jadi bila mana kita susah nak niat, maka salah satu daripada pembantu kepada niat tersebut adalah lafaz niat tadi. Jadi kalau kita ni dah lama dah solat, 30 tahun dah solat, 40 tahun dah solat, belah-belah tahun dah solat, dan kita ini kalau kita kata kita tak lafaz niat pun, kita dah boleh untuk niat dalam takbir tadi. Tak ada masalah pun. Maka tak perlu lafaz, tidak ada masalah. Maka itu tidak menjadi isu yang besar. Jadi isu bila mana orang tersebut adalah orang yang susah untuk niat. Maka dianjurkan kepada dia. Bahkan ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita talafuz, untuk kita berlafaz dengan lafaz niat. Nanti nak sembahyang isyak. Bila nak sembahyang isyak, kita duduk dalam keadaan qiyam, cukup syarat sah dan sebagainya, kita bertakbir. Allahu Akbar. Terus kita boleh hadirkan niat tersebut tanpa dengan kita usalli lafaz niat sebelum itu, maka itu lebih baik, tidak masalah. Bila mana saya kata lebih baik tersebut, bukannya orang yang lafaz niat tersebut tak baik, bukan. Itu pun baik juga. Sebab apa? Bila mana kita lafaz niat, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu isya dan sebagainya, maka pada ketika itu kita menarik fikiran kita, fokus kita untuk tahu bahawa sekarang aku nak solat. Bila mana sekarang aku nak solat, kita ketepikan benda lain, maka ini pun salah satu jalan untuk memudahkan kita untuk niat
dan kita fokus bila mana kita salat nanti. Maka jangan timbulkan isu benda tersebut. Jangan duk bergaduh sebab apa benda ni telah diselesaikan. Baik. Sekarang masuk kepada niat. Apakah yang wajib berlaku ketika mana kita niat? Masa kita niat, apa benda yang wajib? Dan adakah wajib berlaku dalam hati kita sebagaimana yang kita lafaz? Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya'i, arba'a raka'atin, adaan dan sebagainya. Adakah wajib satu persatu macam tu? Tak. Yang wajib ketika mana kita nak niat, ketika mana dalam takbiratul ihram hanya 3 perkara saja. Hanya tiga perkara saja. Ini bukan mazhab baru saya bawa tuan-tuan. Ini benda yang telah dibahas dalam mazhab Syafi'i dah. Sebab kita dah biasa dengan dia punya skrip panjang tersebut, kita nak buat yang 3 ni kita rasa lengkap tak aku punya niat ni? Lengkap sebenarnya. Sebab apa? Rukun dalam rukun. Apa rukun dalam rukun? Niat adalah rukun. Dalam niat tersebut ada rukun dia pula. Apa dia rukun dia? 3 perkara. Yang pertama qasad. Yang pertama adalah qasad. Qasad ni lintasan dalam hati kita, aku nak solat. Aku nak solat. Yang kita lintaskan dalam hati, sahaja aku solat. Sahaja aku sembahyang. Itu dipanggil sebagai qasad. Rukun pertama. Yang kedua, rukun dalam solat adalah ta'arud. Ta'arud ini adalah lintasan dalam hati kita, fardu. Aku nak solat, fardu. Ataupun sahaja aku solat, fardu. Itu ta'arud. Yang ketiga, ta'yin. Ta'yin ini sembahyang apa? Solat apa? Isyak. Okey. Nanti senang. Contoh, kita ambil isyak terus. Nanti kita nak solat. Sahaja aku solat, fardu isyak. Ataupun ketika mana takbir kita lintas, aku nak solat fardu isyak. Cukup. Settle. Maka itu telah melengkapkan bagi rukun yang pertama, iaitu niat. Jadi yang kata yang lintasnya, sahaja aku solat fardu isyak, 4 rakaat. Yang 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala itu macam mana? Yang itu dikira sebagai sunat. Kalau sekiranya masa kita takbir, tak terlintas pun dalam hati kita 4 rakaat. Tak terlintas pun dalam hati kita tunai. Tak terlintas pun dalam hati kita untuk lintas kita kata aku sembahyang ini kerana Allah Ta'ala, itu pun masih sah. Sebab apa? Sebab benda tersebut secara automatik. 4 rakaat. Solat isyak ni confirm 4 rakaat. Yang jadi 5 rakaat, yang jadi 3 rakaat itu kerana kita. Sambil-sambil solat, sekejap lagi nak makan apa dinner. Terlintas. Ajak lagi ceritanya Samarinda ke apa dia? Drama apa? Yang tu jadi 5, jadi 3 tu kita. Dia isyak confirm 4. Sebab tu ulama kata tidak wajib dengan 4 ini. Sebab apa? Sebab pada isyak itu memang 4. Kan? Lepas tu tunai. Tunai ni tak terlintas dalam hati kita. Aku sembahyang fardu isyak tunai. Tak terlintas dalam hati kita nak sembahyang tunai itu sendiri pun tidak ada masalah. Sebab apa? Konsep tunai dengan qada. Ini ada 2. Bila mana dia ada tunai, lawan dia adalah qada. Qada salat. Kan? Contoh, siapa yang tak sembahyang maghrib tadi, sekarang dah masuk waktu isyak. Bila mana dah masuk waktu isyak, masuk sekarang dia nak sembahyang maghrib tersebut jadi qada. Tapi masa dia sembahyang, adakah wajib dia kata, sahaja aku sembahyang fardu maghrib qada? Qada itu pun tak wajib sebut, tak wajib lintas dalam hati kita. Sebagaimana tak wajib untuk ada lintasan tunai dalam hati kita. Kerana apa? Kerana tunai dan qada ini dibahas oleh ulama usul fiqh. Qada dengan tunai ini berlaku kerana kedudukan waktu. Baik, sekarang tuan-tuan perempuan adalah waktu isyak. Bila mana kita sembahyang, dalam waktu isyak, secara automatik dia akan jadi tunai. Dia takkan jadi qada. Dia takkan jadi qada. Melainkan bila mana kita ada lintasan khusus untuk qada benda yang telah lepas. Itu lain cerita. Kan? Contoh kita dah buat solat isyak. Kan? Lepas ni kita nak qada isyak mungkin yang semalam tak qada. Contohlah kan. Kita dah sembahyang tadi. Maka qada itu akan datang automatik. Sebab apa? Sebab kita sembahyang isyak yang semalam. Waktu isyak semalam yang dah habis dah. 2 ada waktu dia. Sekarang isyak sekarang. Isyak sekarang macam mana? Isyak sekarang kita buat maka di dalam waktu dia maka jadi tunai. Okey, atau contohnya kita kata maghrib. Maghrib tak sembahyang tadi. Sekarang nak sembahyang maghrib. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Secara automatik maghrib akan jadi qada. Kerana apa? Kerana sekarang bukan waktu maghrib. Sekarang ini adalah masa dan waktu bagi isyak. Yang jadi tunai itu adalah waktu isyak yang sekarang. Siapa yang masuk dalam waktu isyak sekarang ini, automatik dia akan jadi tunai. Lagi contoh, bangun subuh pukul apa? 7.30. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan?
tersedar lewat, penat dan sebagainya. Jangan kalut. Orang kita ni tersedar lewat, kalut terus. Relax. Kita bangun tak bangun ni tuan-tuan ingat siapa kejut kita. Bukan jam, telefon, alarm kita yang kejutkan kita. Allah kejutkan kita. Dah Allah tak nak kejutkan kita pada awal waktu. Walaupun kita ni ahli jemaah tak pernah tinggal. Kita kata regular jemaah lah kan. Jemaah tegar tak pernah tinggal pun jemaah. Tiba-tiba pagi tersebut tak terkejut, tak terbangun untuk sembahyang. Rasa memang bersalah. Rasa bersalah, tidak ada masalah. Tapi redha kena ada. Jangan salahkan jam. Jangan salahkan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak izinkan. So bangun macam mana? Bangun macam biasa. Tengok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, minta maaf, astaghfirullahalazim, aku dah terlepas waktu subuh. Ambil sembahyang, masuk tanda sembahyang sebagaimana biasa. Sebab apa? Dah habis dah waktu subuh, tuan-tuan kita sembahyang kalut macam mana pun, dia tetap jadi qada. Dia tetap jadi qada. Habis berdosa tak berdosa? Tak berdosa. Sebab apa? Sebab kita bukan sengaja. Kan? Jadi konsep tunai dengan qada adalah kerana waktu solat itu sendiri. Kan? Okey, faham Jadi sekarang, apa yang wajib ketika mana kita nak sembahyang? Ketika mana kita niat 3 perkara. Aku nak sembahyang ataupun saja aku sembahyang, fardu apa? Isyak. Qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi nanti nak sembahyang masa takbir, Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar lintas yang ataupun aku saya sembahyang tidak ada masalah. Kan? Sebab apa? Sebab cukup 3 syarat tersebut, 3 rukun tersebut, iaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Baik. Lagi bagi niat ini, niat mesti berlaku bagi mazhab Syafi'i dalam ketika kita lafaz takbir ratul ihram. Ketika mana kita lafaz takbir ratul ihram, bermula kita sebut Allah. Tu maka dah boleh dah lintas. Allahu Akbar. Pada dua kalimah ini, Allahu Akbar, maka ketika itulah yang perlu kita niatkan. Dia tak boleh sebelum, dia tak boleh selepas. Dia tak boleh sebelum, dia tak boleh terlepas. Ini bagi mazhab Syafi'i dah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini syarat untuk kita niat adalah mesti berlaku dalam takbiratul ihram. Berbeza bagi mazhab Hanafi. Saya sebut ini sekadar penambahan maklumat bagi kita. Yang dah tahu alhamdulillah, ya. Yang kalau mungkin baru tahu, okey, ini sebagai penambahan maklumat, kan. Bagi mazhab Hanafi, tuan-tuan puan-puan sekalian, niat bagi mereka ini sah kalau sekiranya sebelum daripada takbiratul ihram. Kita jangan tiba-tiba nak buat ikut mazhab Hanafi. Sebab apa? Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia tertentu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, kita pergi buat haji, kita buat umrah, duduk semayang dengan orang daripada foreigner lah contoh kan. Kita tengok dia, Allahu Akbar. Senang dia takbir. Kan? Kalau dia mazhab Hanafi, ketika mana lintasan hati dia berlaku, dia nak sembahyang dah fardu isyak contoh, sedangkan dia tak takbir lagi ketika itu, settle, tidak ada masalah. Dengan syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan terganggu atau terbatal dia punya kedudukan, dia nak solat tadi, wuduk dan sebagainya. Dan baik. Jadi mazhab Syafi'inya, bila mana kita nak niat, pastikan ketika mana Allahu Akbar. Yang jadi kita tarik panjang itu Allahu Akbar itu salah satunya kerana faktor niat. Faktor niat adalah kita ikut dia punya skrip. Kita nak lintaskan dalam hati kita satu persatu. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Tapi kalau tambah lagi dengan kita sembahyang berjemaah. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat mengikut imam tunaikan Allah Ta'ala. Kan jadi panjang. Suatu takbir kita jadi panjang. Sedangkan lintasan dalam hati ini dia adalah lintasan. Benda yang kita tak skripkan pun tak ada masalah. Kan? Kita tak skrip pun tak ada masalah. Aku nak sembahyang fardu isyak. Sahaja aku sembahyang fardu isyak. Settle, tidak ada masalah. Habis kalau nak niat ikut imam ni, ini bab akan datang lah. Cuma saya sebut awal-awal. Niat untuk ikut imam ni, dia tak wajib kita niat dalam takbiratul ihram. Niat itu ikut imam, tak wajib niat dalam takbiratul ihram. Tetapi, afdal untuk niat ketika mana takbiratul ihram. Baik, contoh. Contoh sekarang saya makmum. Saya nak sembahyang fardu isyak. Maka saya jadi makmum. Imam takbir. Imam takbir. Maka saya pun takbir. Saya takbir, Allahu Akbar. Dalam takbir saya lintas, saja aku sembahyang fardu isyak. Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu isyak. Tangan saya pun dah qiyam. Bila mana saya qiyam, lintasan hati saya, aku jadi makmum.
ataupun aku ikut imam. Lintasan untuk jadi makmum ataupun niat berjemaah tersebut berlaku selepas daripada takbiratul ihram, adakah sah, adakah dapat pahala dia? Dalam mazhab Syafi'i sah dan dapat pahala. Tetapi yang paling afdal sekali adalah niat dalam takbiratul ihram. Maka di sini kita faham, kalau kita ni jenis niatnya susah nak lintas dalam hati, maka niatlah tuan-tuan untuk ikut imam selepas daripada takbiratul ihram. Kalau sebelum tak boleh selepas takbiratul ihram. Bila? Ketika mana kita qiyam. Ketika mana kita rukuk pun boleh. Ketika mana kita sujud pun boleh. Tetapi bermula daripada kita niat, itulah yang menyebabkan kita baru dapat pahala. Kalau lewat kita niat, maka lewatlah kita dapat pahala. Maka kuranglah pahala kita. Pahala 27 tetap dapat. Tetap dapat. Sebab kita berjemaah. Tetapi pahala mengikut imam pada setiap juzuk-juzuk tertentu itu, dia dapat pahala lain pula. Kan? Jadi ambil kaedah yang asas yang kita dah buat ini. Kalau kita sembahyang, niatnya cukup dengan sahaja aku sembahyang, fardu, isyak. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kan? Okey. Maka bagi sembahyang berjemaah, niat berjemaah sama ada niat jadi makmum atau niat jadi imam, boleh niat selepas daripada takbiratul ihram atau pada mana-mana juzuk. Melainkan bagi sembahyang Jumaat. Khusus bagi orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan pun pergi sembahyang Jumaat pun kena buat macam ni juga. Kan? Kalau sembahyang Jumaat dia kena tambah daripada yang 3. Qasad, ta'arud, ta'yin tadi tu, dia kena tambah daripada 3 jadi 4. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat mengikut imam. Atau sahaja aku sembahyang fardu Jumaat jadi imam. Wajib diniatkan berjemaah sama ada jadi imam atau jadi makmum bagi sembahyang Jumaat ketika mana takbiratul ihram. Ini syarat dia. Sebab apa? Sebab sembahyang Jumaat itu hukumnya adalah wajib secara berjemaah. Wajib dikerjakan secara berjemaah. Boleh jadi kita tambah kat situ. Daripada 3 tambah 1 lagi. Baik. Satu lagi tempat. Yang 3 kena tambah jadi 4. Iaitu ketika mana kita sembahyang qasar. Ketika mana kita sembahyang qasar. Jadi orang yang pergi musafir, orang yang pergi musafir cukup dengan syarat, maka dia wajib niat qasarnya ketika mana takbiratul ihram. Bukan jamak. Niat jamak tidak ada masalah untuk kita niat pada mana-mana tempat. Kalau kita niat jamak takdim itu, tidak ada masalah nak niat bila-bila. Nak niat jamak takdim tersebut ketika mana tahiyat akhir. Tidak ada masalah. Yang penting dalam sembahyang yang pertama tu. Tapi qasar itu, niat jamak tak ada masalah. Qasar itu penting. Kalau kita nak qasar sembahyang isyak contohnya. Sahaja aku sembahyang fardu isyak qasar. Wajib qasar diniatkan dalam takbiratul ihram. Sebagaimana sembahyang Jumaat tadi. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat ikut imam. Ataupun sahaja aku sembahyang fardu Jumaat jadi imam. Kan? Jadi pada 2 keadaan inilah dia menambahi pada 3 jadi 4. Asalnya qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu isyak ataupun fardu apa-apa. Pada Jumaat kena tambah berjemaah, dan pada qasar itu mesti juga ditambahkan dengan qasar pada ketika mana kita takbiratul ihram, kita niat dalam takbiratul ihram. Baik, itu berkaitan dengan niat. Habis saya anggap benda tersebut selesailah, benda tersebut yang kita berlaku. Jadi buat yang benda yang senang. Islam ini mudah, tapi jangan kita buat mudah-mudah. Kalau mudah kena dengan syarat tidak ada masalah. Tapi jangan ambil mudah, kerana Islam itu memudahkan kita untuk kita buat ketaatan pada Allah SWT. Jadi bila mana kita nak sembahyang, kita niat itu Allahu Akbar, lintas dalam hati ketika mana Allah Akbar, sahaja aku sembahyang fardu isyak, serta tidak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan rasa dengan selesa, sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala, silakan, tidak ada masalah. Tetapi kita tak nak sampai, kalau kita nak ikutkan skrip tersebut sampai takbir kita jadi panjang. Allah, itu tak nak. Standardkan dia. Allahu Akbar. Cukuplah. Jadi pendek tersebut sebab apa? Lintasan hati ni, kita tak tahu kelajuan dia berapa kali cahaya. Orang dah tak kira dah berapa kilometer per hours tu kalau naik kereta tu. Sebab apa? Sebab kelajuan yang paling laju lagi adalah kelajuan cahaya. Kalau kita nak ukur kelajuan lintasan hati kita tu, tak tahu kelajuan berapa cahaya, tak tahu. Kan? Laju tak laju. Sebab apa? Lintas macam tu je. Kan? Kita tak boleh nak ukur kelajuan tersebut. Sebab apa? Sebab benda tersebut hanya lintasan dalam hati kita yang kita nak buat benda tersebut. Sebab tu bila mana nak sembahyang, fokus.
Bila mana kita tak semayang, berdiri tersebut. Sebab tu kan, kalau kita tengok orang nak semayang sangat, dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab apa? Supaya dia buang ke benda tersebut. Buang benda tersebut, dia hilangkan dunia dia dahulu. Ingat, ya Allah aku nak semayang, ya Allah aku nak semayang. Sebut dalam hati kita. Sebab tu telefon kena tutup. Dan kalau boleh letak jauh-jauh sikit bila mana nak semayang. Sebab apa? Bila mana kita semayang, kita ni banyak diganggu oleh telefon-telefon dan seumpama dengannya. Kan? Dia beza kita dengan ulama' salafus salih. Saya ingat, ulama' salafus salih dalam riwayat menceritakan, Masya Allah, dia orang ni. Sampai dia kata, kalau sekiranya kamu nak bising, bagi tahu kat anak-anak dia, kalau nak bising, tunggu ayah semayang. Kalau nak bising, nak main, tunggu ayah semayang. Sebab apa? Sebab masa ayah semayang, masa ketika mana dia semayang tu, dia dah tak bunyi apa, dia tak rasa apa dah. Dan sebab apa? Dengan kekhusyukannya. Kita terbalik. Masa semayang, diam. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak sampai tahap macam tu lagi. Kan? Kita sama. Sekurang-kurangnya bila nak semayang, kita dah ready dah nak semayang. Kita tahu kita nak semayang apa. Walaupun kita tak lafaz niat pun, masa takbir, dia senang masuk niat tersebut. Kalau kita jenis susah juga, lafazlah niat tersebut. Tidak ada masalah. Walaupun orang kata, dah 30 tahun dan 40 tahun duk lafaz niat lagi, tak expert lagi ke sembahyang, tak perlu timbul persoalan tersebut. Sebab apa? Sebab hati manusia lain-lain. Kalau kita ni jenis senang untuk niat, maka alhamdulillah. Kalau ada orang jenis susah untuk niat, maka alhamdulillah. Sekurang-kurangnya susah dia tersebut, dia masih lagi usaha untuk solat dan untuk dapat pahala daripada Allah SWT. Okey, itu yang pertama. Saya ambil masuk kepada cabang yang kedua. Beberapa minit lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan. Baik. Cabang yang kedua, rukun yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Rukun qauli ada 5. Konsep rukun qauli, benda yang mesti kita lafazkan dengan mulut kita dan telinga kita dengar pada kadar pendengaran yang normal. Pada kadar pendengaran yang normal. Kalau sekiranya kita ni ada masalah pendengaran ataupun kita duduk pada tempat yang bising, maka tidak wajib untuk kita kuatkan bacaan kita sampai kita dengar dengan telinga kita. Contoh, kalau sekiranya ada masalah pendengaran, maka dia baca kuat supaya dia dengar juga. Kan? Ataupun dia duduk pada tempat yang bising. Contoh, ada construction kan. Jadi orang dia bertukang dengan sebagainya, bising bunyi dengan jentera ni sebagainya. Dia nak semuanya dia kuatkan supaya apa? Supaya dia dengar, tak wajib. Tak wajib. Kerana apa? Sebab kalau sekiranya benda tersebut tak bising, ataupun kalau kita kata pendengaran dia tak ada masalah, normal, maka dengan bacaan asas biasa saja, maka dia boleh dengar, maka cukup dengan kadar itu saja. Cuma kita nak ukur kadar bacaan yang dikatakan cukup dengan telinga kita dengar ini macam mana. Maka setengah ulama' dia bagi salah satu daripada cara untuk kita tahu itu kadar normal bacaan untuk melepaskan kita pada rukun qauli dan tak perlu kuat menaikkan pada kadar itu saja. Sebab kalau kita kuat lagi, mungkin dia akan menyebabkan ganggu orang sebelah bila mana kita sembahyang berjemaah. Caranya macam mana? Bangun pada waktu malam dalam keadaan yang hening, yang sunyi, yang senyap, tak bunyi apa-apa. Dia tak boleh kalau sekiranya kita duduk kalau kawasan kampung dan sebagainya, jenis bunyi cekrik malam-malam. Susah juga. Ini bunyi betul-betul senyap. Tak biasa kalau kita bangun malam keadaan yang betul-betul senyap. Yang senyap itulah yang sedap tidur tu. Nak bangun ni dia susah kan. Jadi bila mana kita bangun tengah malam tu dalam keadaan yang betul-betul senyap, semayang. Masa kita semayang, cuba baca. Yang kita baca pada asasnya pendengaran kita yang normal dan kadar bacaan kita tersebut, kadar bacaan itu saja. Yang cukup kita dengar. Tak perlu kuat. Walaupun pada sembahyang malam atau walaupun sembahyang sunat, kita sembahyang tahajud ke, pada waktu malam disunatkan kita baca kuat kan. Cuma kita nak test. Kadar macam mana yang kalau kita sembahyang dalam keadaan yang senyap itu sendiri, kadar telinga kita cukup dah dengar takat itu, itulah yang kita bawa pada waktu-waktu lain yang lain. Waktu bising ke, waktu siang hari ke, waktu maghrib, isyak, dan sebagainya, bunyi suara-suara lain, cukup kadar itu sahaja. Sebab apa? Dia ada kadar yang ditetapkan dalam Islam supaya nanti khusus bila mana kita sembahyang berjemaah tidak menyebabkan orang yang terganggu. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita sembahyang dengan bacaan rukun qauli kita, contoh kita sembahyang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar tak? Dengar. Orang sebelah dengar tak? Kalau sekiranya orang sebelah kanan dan kiri kita, orang yang betul-betul sebelah itu, dia dengar,
dia dengar tanpa terganggu. Sebab apa? Sebab basic ni dia akan dengar. Sebab apa? Sebab dia ada telinga. Kan? Dia ada telinga, dia mesti dengar. Kan? Dia dengar sedikit slow-slow, maka tidak ada masalah. Tidak jatuh kepada haram. Tapi kalau kita kuatkan yang menyebabkan dia terganggu, maka jatuh kepada makruh. Tapi kalau sekiranya orang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ni dengar, dan orang sebelah daripada dia pun dengar, maka jatuh kepada haram. Jatuh kepada haram. Sembahyang sah, tapi perbuatan kita baca tadi dikira sebagai haram kerana apa? Haram kerana mengganggu. Sedangkan kita baca Quran kan? Kita baca Quran, tetapi perbuatan mengganggu tadi dikira sebagai haram. Sampai orang yang sebelah sana pun, sebelah daripada orang yang kedua lah, pun dengar, maka itu dikira ganggu. Apatah lagi kalau sekiranya yang kita baca tadi menyebabkan imam terganggu dengan bacaan kita. Maka setengah ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah haram. Sebab tu kita kena ukur. Kena ukur macam mana kadar bacaan kita. Dan kalau kita maaf tuan-tuan, kalau kita ada masalah pendengaran contoh, dan mungkin dengan faktor kesihatan, faktor umur dan sebagainya, cuba dengar. Cuba suruh anak kita ke cucu kita dengar. Dia duduk sebelah kita, agak-agak macam kalau atuk baca macam ni, nenek baca macam ni, kuat sangat ke? Jadi kita kena bagi tahu dia, bagi tahu dengan cara yang jujur. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita pergi sembahyang berjemaah, maka tidak menyebabkan orang yang terganggu. Ini hukum jadi walaupun kita nak ikut dia punya syarat dia, bahawa rukun qauli mesti dengar dengan telinga, mesti lafaz dengan mulut dan dengar dengan telinga kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau orang sebelah kanan dan sebelah kiri kita, basic sebelah menyebelah itu dengar sikit-sikit bacaan kita, itu tidak masalah, tak jatuh kepada haram. Sebab asasnya memang macam itu. Baik. Rukun qauli ni ada 5. Tak habis malam ni tak sempat, kita buat sekali pintas lalu saja. Sebentar lalu. Rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Saya akan huraikan yang ini saja. Takbiratul ihram. Yang kedua adalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah. Yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Dan yang keempat adalah selawat ke atas Nabi SAW ketika mana tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah salam yang pertama. 5 ini kita panggil sebagai rukun qauli yang wajib kita dengar dengan telinga. Jadi kalau sekiranya kita ini lepas daripada Fatihah, kita baca surah tak dengar, sah tak sembahyang kita? Sah. Kalau kita baca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, dan juga mana-mana zikir yang lain, zikir ketika mana duduk, antara dua sujud, adakah dikira sebagai sah kalau tak dengar dengan telinga? Sah sembahyang kita. Tetapi afdal mesti dengar juga dengan telinga kita pada bacaan sunat-sunat tersebut. Itu afdal, tapi bukan wajib. Yang wajibnya adalah pada rukun qauli. Baik, kita ambil satu saja untuk malam ni sebagai penutup. Daripada rukun qauli tersebut adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini yang pertama wajib kita dengar dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar mesti dengar dengan telinga kita. Jadi jangan kita kuatkan bacaan tersebut sebagaimana dah jadi kadang-kadang kelaziman orang ni. Nak takbir, nak masuk sembahyang, Allah mesti kuat. Tak perlu. Dia tak sampai perlu kuat macam tu. Basic kita dengar Allahu Akbar. Kita dengar aja cukup lah. Melainkan kalau kita imam itu disunatkan untuk jahar. Jahar ni kuatkan sedikit. Untuk memaklumkan kepada makmum bahawa dia ini masuk dalam sembahyang. Itu lain cerita, kita akan bincang insya-Allah ada ruang masa. Baik, sekarang bila mana dia masuk dalam sembahyang, lafaz takbiratul ihram itu Allahu Akbar mesti didengar. Cuma bila mana kita sebut takbir, dia ada 2 jenis. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram satu saja, iaitu takbir yang di awal-awal ketika mana kita nak masuk dalam sembahyang. Yang kedua dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat iaitu yang kita duk sebut Allahu Akbar, perpindahan daripada suatu rukun kepada satu rukun. Baik, sebab apa dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram kerana takbir itu takbir ni adalah Allahu Akbar kan? Takbir ihram iaitu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sembahyang atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam sembahyang. Takbiratul ihram takbir yang mana menjadi penghalang kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan
atau perkara-perkara yang mana tak dibolehkan kita buat bila mana kita masuk dalam sembahyang. Bila mana kita dah takbir Allahu Akbar, tak boleh bergerak main-main, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap dan sebagainya. Kalau takbir intiqalat, takbir yang mana menunjukkan perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun. Itu adalah sunat. Jadi yang wajib termasuk daripada rukun qauli, yang pertama adalah takbiratul ihram, maka lafaznya adalah Allahu Akbar. Jadi pada lafaz Allahu Akbar, maka diniatkan dengan niat yang kita bincang tadi, sahaja aku solat fardu zuhur, sahaja aku solat fardu isyak dan sebagainya. Cuma bahas di sisi ulama, adakah kita tarik perkataan Allahu Akbar itu panjang, boleh atau tidak? Yang bolehnya adalah pada lafaz Allah. Allahu Akbar. Yang lain tak boleh dipanjangkan. Allah tak boleh. Akbar tak boleh. Yang hanya dipanjangkan ada pada kalimah Allah sahaja. Dengan khilaf di sisi para ulama. Yang lain pada tempat lain memang tak boleh panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama ada dengan dua harakat. Satu alif dengan dua harakat. Setengah ulama mengatakan boleh dengan 4 harakat. Setengah ulama boleh mengharuskan sampai kepada 14 harakat. Panjanglah. Seumpama kita azan. Cuma pendapat ini tak berapa kuat. Maka dielakkan daripada sampai terlalu panjang sangat. Sebab apa? Ada ulama tidak mengharuskan dia. Suatu bila mana kita dengar orang takbir itu panjang sangat, Allahu Akbar. Kan? Yang lain betul, cuma Allah tu panjang sangat sampai kepada 6 harakat mungkin. Kita tu jangan kata ini tak boleh ni, lari tajwid ni tak sah sembahyang. Jangan. Dia ada khilaf ulama. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita sebut bab sembahyang ini, dia tak boleh ambil striknya hukum hakam tajwid masuk kita nak applykan sampai kita nak mengatakan sembahyang itu tak sah. Dia kena ukur dengan hukum fiqh. Dengan hukum fiqh tu sendiri. Kadang-kadang lari daripada kaedah diharuskan. Kadang-kadang dilari daripada kaedah. Sebab apa dibolehkan? Kerana perbahasan ulama fiqh yang mengharuskan. Bila mana kita kata ulama fiqh, dia melibatkan kepada hukum. Kita semayang ni dia ada hukum. Dalam itu ada hukum, kena bagi kepada ulama fiqh. Bukan kita kata ketebikan bab tajwid dan sebagainya. Tak, wajib tajwid. Sembahyang dalam sembahyang wajib tajwid. Takbir pada Allahu Akbar wajib tajwid. Bacaan Fatihah wajib tajwid. Tahiyat wajib tajwid. Salawat kepada Nabi wajib tajwid. Mesti ada tajwid dan makhraj hurufnya. Salam pun wajib tajwid. 5 rukun qauli tersebut mesti jaga tajwid dengan sifat-sifat huruf dia. Tetapi kadar yang mana yang dibenarkan itu mungkin lebih lembut sikit mengikut daripada perbahasan para ulama. Kita akan sebut nanti bila mana sampai bab satu-satu. Cuma malam ni kita sebut pada kedudukan lafaz Allahu Akbar tersebut, kalau dipanjangkan lebih daripada 2 harakat, sama ada 4 kepada 6, paling panjang lah tuan-tuan, cukup sampai 6 ataupun 5 saja. Jangan lebih. Sebab apa? Sebab ulama ada bahas, ada ulama yang mengharuskan, ada ulama yang tak mengharuskan. Kalau boleh dengan 2 harakat cukup, alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay, tak boleh pendek sangat. Allahu Akbar. Cukup. Kan? Kalau tak boleh, nak panjang sikit lagi? Boleh. Tidak ada masalah. Sebab apa? Dalam ruang lingkup perbahasan para ulama, tapi jangan terlalu panjang. Maka itu saja perbincangan pada malam ini yang saya boleh rumuskan. Yang pertama, kita masuk kepada perbincangan rukun. Jangan bergaduh berapa bilangannya. Yang penting pada kedudukan kiraannya betul. Setiap daripada dalam juzuk sembahyang yang wajib tersebut, kita tahu benda tersebut wajib. Alhamdulillah. 1. Cuma kita bincang, kita ambil yang 13. Daripada 13 ini kita pecahkan kepada 3. Yang pertama rukun qalbi, iaitu hati, niat. Yang kedua rukun qauli, iaitu rukun yang melibatkan dengan bacaan, lafaz, kena kepada 5 sahaja. Dan yang terakhir rukun fi'li, kena kepada perbuatan, dia kena pada 7. Yang kita bincang 2 malam ini, rukun qalbi, itu kepada niat kita, wajibnya qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku sembahyang, fardu, apa dia? Isyak, subuh, zuhur dan sebagainya. Cuma ketika mana kita sembahyang Jumaat, maka wajib ditambah dalam takbir kita tadi, dengan dalam niat kita tadi adalah berjemaah. Sama ada jadi imam, ataupun kita jadi makmum. Dan ketika mana kita sembahyang qasar, mesti ditambahkan qasar. Sahaja aku solat, fardu, zuhur, qasar. Ini jadi 4 ketika mana kita niat. Dan niat ini berlakunya dalam hati. Niat berlakunya dalam hati, dan berlakunya dalam hati tersebut bila ketika mana kita melafazkan lafaz Allahu Akbar.
Dan lafaz Allahu Akbar itu adalah rukun qauli, mesti dan wajib didengar dengan telinga kita pada kadar pertengahan. Kadar pertengahan, dan jangan sampai mengganggu jemaah-jemaah ataupun orang lain sekiranya kita sembahyang secara berjemaah. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ni, untuk perbincangan masuk kepada permulaan daripada perbincangan daripada rukun solat. Mudah-mudahan ada manfaat, mungkin lebih kepada perbincangan lah, perbincangan kita untuk kita nak refresh balik apa yang telah kita praktik dan apa yang kita telah belajar. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Nanti jadi ada daripada soalan daripada Puan Intan Forever, dia kata ada tak kitab rujukan yang Ustaz cadangkan, especially untuk kuliah Ustaz pada malam ini? Okey, untuk kalau dia banyak sebenarnya. Kalau kitab fiqh yang kita nak ambil ni banyak yang telah diterjemahkan. Sebab saya biasa buat rujukan dengan kitab Arab lah, kan. Cuma kalau kita nak ambil kitab rujukan yang dalam bahasa Melayu ataupun yang kita nak guna secara spesifiknya, banyaklah. Sama ada kitab fiqh manhaji yang dikarang oleh Syekh Mustafa Dibura, ataupun kitab beliau At-Tazhib pun telah diterjemahkan, banyak jugalah. Jadi boleh tengok dalam di perpustakaan ataupun kedai buku lah. Setakat ni saya tengok ada beberapa kitab lah, Syarah Iqna ataupun kitab-kitab yang lama. Kitab-kitab lama ni dia panggil kitab-kitab kuning pun boleh juga tu pun. Sama ada kitab Sabilal Muhtadin pun termasuk daripada kitab yang boleh ambil. Cuma kesesuaian penggunaan dia tu macam mana, berdasarkan daripada audiens yang nak lah. Baik Ustaz, jadi saya kira itu sahaja pada malam ni. Terima kasih kepada ucapan kita Al-Fadhil Dr. Muhammad Ahmad Mushidi bin Mustafa. Perkongsian pada malam ini banyaklah, terutama walaupun hanya kepada juzuk tentang niat, tapi dia telah macam-macam kita cerita, dapat tahu sedetail-detailnya tentang bagaimana niat itu disebut dalam solat, dan termasuklah solat Jumaat, berjemaah, solat Jumaat, bila nak lintaskan niat solat tu ketika dalam hati, dan sampai sentuh sekali niat ketika solat jamak qasar. Dan itulah pembahasan yang panjang lebar dan detail bagi ilmu fiqh dalam bab solat, khususnya bagi niat lah. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Semoga boleh sampaikan pesan-pesan kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang tidak kesampaian untuk mendengar tazkirah ataupun perkongsian yang daripada tentang bab solat oleh Dr. Mushidi. Dan terima kasih juga diucapkan kepada pihak penganjur Gemah Yayasan Iman dan juga kerjasama Yayasan Diri Insan Malaysia. Serta saya mengucapkan menyusun 10 jari, memohon maaf sekiranya ada tersilap ketika majlis ini berlangsung. Jadi maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Saya menjemput semua untuk hadir pada besok pagi pada jam 6.45 pagi dalam bacaan Yasin. Dan untuk kita tutup majlis kita, saya menjemput sekali lagi Dr. Ustaz Ahmad Mushidi bin Mustafa untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Macam mana nak padam ni? وعلمنا من ينفعنا وارزقنا من نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin keluar dulu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, barakallah. Terima kasih.